Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 11 Januari bersama saya Nazira Syariat. Kita saksikan tajuk utama malam ini. TH pembimbing haji terbaik dunia Islam. Juga penawar buta dari kolagen khinzir, apa hukum dalam Islam? Lembaga Tabung Haji TH diiktiraf sebagai pembimbing haji terbaik dunia Islam. Pengiktirafan itu diberikan Kerajaan Arab Saudi dalam anugerah Labaitum pada Persidangan Perkhidmatan Haji dan Umrah 2023 di Jeddah. Anugerah itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Turut hadir pengerusi TH Tan Sri Azman Mokhtar, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Datuk Sri Amrin Awaluddin, Pengarah Eksekutif Haji Datuk Sri Syed Saleh Syed Abdul Rahman dan pegawai TH di Arab Saudi. Menerusi kenyataan dikeluarkan TH hari ini, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata anugerah berkenaan amat bermakna khususnya apabila TH meraihkan ulang tahun ke-60 tahun ini. Menurutnya, anugerah ini juga pengiktirafan buat Malaysia kerana berjaya melahirkan sebuah institusi unik yang kini menjadi contoh kepada negara Islam lain. Malaysia diiktiraf atas usaha memberi bimbingan ibadat haji dan program kesedaran dalam aspek menjaga kesihatan diri, peradaban serta kepentingan kebersihan persekitaran. Dalam kenyataan media hari ini, TH berkata keupayaan institusi berkenaan dalam membimbing jemaah haji Malaysia agar mempunyai pengetahuan yang baik dalam ibadat itu sentiasa mendapat pujian dan diiktiraf pelbagai pihak, khususnya Kerajaan Arab Saudi. Setiap tahun, TH menganjurkan khusus haji di tanah air secara fizikal dan dalam talian di samping menyediakan pembimbing ibadat haji untuk sesi bimbingan di tanah suci semasa jemaah haji mengerjakan ibadat itu. Secara keseluruhannya, TH menyediakan lebih 500 pengkursus haji tanah air PEKTA dan pembimbing ibadat haji tanah suci PIHTAS untuk membantu jemaah. TH juga menganjurkan muzakarah haji setiap tahun selepas selesai musim haji bagi meningkatkan lagi keberkesanan bimbingan haji, termasuk menambah baik modul kursus haji serta penerbitan yang dihasilkan demi kepentingan umat Islam Malaysia semasa melaksanakan ibadat di tanah suci. Arab Saudi mengurangkan premium insurans jemaah haji sebanyak 73% iaitu daripada RM109 atau bersamaan RM127 kepada RM29 bersamaan RM34. Berita penurunan itu diumumkan Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah pada Majlis Perasmian Persidangan dan Pameran Expo Haji 2023. Kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan Kerajaan Arab Saudi turut mengumumkan pengurangan premium insurans komprehensif untuk menunaikan umrah daripada RM235 bersamaan RM274 kepada RM88 iaitu RM103. Turut diumumkan pelanjutan tempoh visa umrah daripada 30 hari kepada 90 hari. Seperti pemegang visa umrah yang kini boleh melancong di seluruh pelosok negeri, pemegang visa lain juga dibenarkan menunaikan umrah. Al-Rabiah juga menjelaskan bahawa mulai tahun ini semua pengelola jemaah haji boleh membuat kontrak dengan mana-mana syarikat berlesen di Arab Saudi dan tidak hanya membabitkan beberapa syarikat terpilih seperti sebelum ini. Di Perak, keasyikan dua adik-beradik lelaki memproses dadah mengundang padah apabila mereka ditahan dalam satu serbuan di sebuah rumah di Taman Bandar Barat, Kampar, Kelmarin. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata suspek berumur 44 dan 45 tahun itu ditahan dalam serbuan pada pukul 4 petang bersama beberapa jenis dadah, antaranya heroin dan syabu. Menurut Datuk Seri Muhammad Yusri, kedua-dua suspek yang merupakan penganggur menyewa rumah 2 tingkat berkenaan bagi memproses dan membungkus dadah untuk pasaran sekitar negeri itu. Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ialah berjumlah RM665,782 Malaysia. Turut dirampas dalam operasi ini adalah bahan-bahan kimia dan peralatan yang dipercayai digunakan untuk memproses dadah. Ujian saringan air kencing telah dijalankan dan kedua-duanya didapati positif dadah jenis morfin. Semakan rekod jenayah juga telah dijalankan dan mendapati mereka
tidak mempunyai rekod kesalahan lampau. Sindiket ini dipercayai mula aktif sejak bulan Disember 2022. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Perkarangan Parkir Ibu Pejabat Polis IPK Perak di Ipoh hari ini. Menurutnya, siasatan mendapati sebuah kenderaan jenis Honda City yang mempunyai pelekat orang kenamaan bertujuan mengaburi pihak berkuasa turut digunakan bagi mengedar dadah yang boleh digunakan untuk 85,000 penagih. Tindakan diambil di bawah Akta Dadah Berbahaya Pelucut Hakkan Harta 1988 dengan menyita kereta yang dianggarkan bernilai RM50,000. Katanya, kedua-dua suspek telah direman selama seminggu bermula semalam bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam pada itu, di Johor, 13 individu tempatan yang dikesan mengedar 84.78 kg dadah pelbagai jenis ditahan menerusi 4 serbuan berasian di sekitar Kulai dan Iskandar Puteri. Kesemua suspek berumur lingkungan 21 hingga 55 tahun disyaki sebagai pengedar dan penjaga premis penyimpanan dadah. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mahmat berkata, hasil operasi yang dijalankan sejak 6 petang Sabtu hingga 2 pagi Selasa itu membawa kepada penahanan sepasang suami isteri yang dipercayai dalang bagi sindiket terbabit. Serbuan turut berjaya merampas 76 ketelan ganja, 1,643 pil ekstasi, 20 paket heroin dan 7 paket ketamin yang dianggarkan bernilai RM362,022. Dalam operasi ini, kita mendapati bahawa modus operandi mereka adalah menjadikan rumah dan juga kenderaan mereka sebagai tempat untuk menyimpan dadah untuk diedar kepada sama ada pengguna tempatan dan juga daripada hasil maklumat yang kita dapati bahawa mungkin juga diedar ke luar negara, ke negara jiran yang berdekatan. Tapi masih lagi dalam siasatan kita, siasatan seterusnya untuk meneruskan, pihak polis akan meneruskan siasatan dan mungkin akan ada beberapa lagi siri-siri tangkapan yang akan kita buat. Beliau berkata pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor di Johor Bahru pada Selasa. Menurut beliau, sindiket menjadikan unit kediaman teres di Taman Aman Senai Kulai dan Taman Sri Pulai Perdana di Johor Bahru sebagai premis penyimpanan dadah. Tambahnya, 6 daripada suspek didapati mempunyai rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah hasil simakan rekod yang dibuat ke atas mereka. Manakala hasil serbuan turut menyita 7 buah kereta dan 3 buah motosikal selain barang kemas dengan keseluruhannya bernilai RM319,950. Suspek direman 7 hari sehingga Sabtu bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 4 individu kerana disyaki terlibat dalam kegiatan rasuah bagi mendapatkan projek-projek menerusi satu program khas kerajaan bernilai RM114 juta. Suspek berusia 38 hingga 65 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya petang semalam ketika hadir memberi keterangan. Mereka terdiri daripada masing-masing seorang pengarah urusan dan pengurus besar daripada 2 syarikat berbeza, manakala 2 lagi ialah pengarah syarikat daripada syarikat sama. Suspek berusia 65 tahun yang juga pengarah urusan dikatakan telah bertindak sebagai orang tengah dengan meminta dan menerima rasuah daripada 2 pengarah syarikat tersebut dengan dibantu oleh seorang lagi suspek yang juga pengurus besar. Orang tengah itu dipercayai meminta 3 sehingga 5% daripada jumlah projek sebagai balas membantu syarikat berkenaan mendapatkan projek-projek di bawah program khas kerajaan. Projek itu merupakan projek membina dan menaik taraf jalan di selatan tanah air. Magistri Irza Zulaika Rohanuddin membenarkan kesemua suspek direman 6 hari bermula hari ini sehingga 16 Januari. Pengarah kanan bahagian operasi khas SPRM Datuk Tan Kang Sai mengesahkan penahanan kes disiasat mengikut Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009. 5 lot kedai musnah dalam kebakaran berhampiran Blok C projek Perumahan Rakyat PPR Batu Muda Jalan Ipoh hari ini. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan.
Pusat Gerakan Operasi Bomba Kuala Lumpur dalam satu kenyataan berkata 2 buah jentera, tangki air dan 21 anggota serta pegawai dari Balai Bomba Penyelamat BBP Jinjang dikerah ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan pada jam 1 petang. Menurut kenyataan itu, tindakan operasi pemadaman menggunakan teknik ofensif dan defensif serta membuat penyejukan di gerai berhampiran. Kebakaran meliputi kawasan seluas 0.92 meter persegi kali 0.92 meter persegi untuk satu unit kedai. Tambah kenyataan itu, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kebakaran berkenaan. Punca kejadian masih dalam siasatan. Berhenti kerja demi jaga isteri dan anak sakit. Alhamdulillah, bertemu kembali. Baru-baru ini beberapa saintis telah menemui penawar bagi merawat penyakit buta. Mereka telah mencipta implan kornea untuk diberikan kepada golongan cacat penglihatan agar dapat melihat. Namun kornea yang digunakan diperbuat daripada kolagen khinzir dan ia sekaligus menimbulkan persoalan adakah implan kornea itu boleh dilakukan oleh umat Islam. Menurut agamawan Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, mengubati sesuatu penyakit dengan menggunakan bahan terlarang atau haram adalah tidak dibenarkan di dalam Islam. Namun bagi kes-kes yang tertentu atau dalam keadaan darurat, ia dibolehkan. Bagaimanapun ia perlu menepati beberapa syarat yang telah dipersetujui oleh para ulama. Kata para alim ulama, apabila seseorang itu terpaksa untuk menggunakan bahan ataupun menggunakan alat yang haram, maka di sana ada syarat-syaratnya. Yang pertama, iaitu sukar mendapatkan bahan yang halal untuk mengubati penyakit tersebut. Yang kedua, penggunaan bahan tersebut mestilah di bawah arahan doktor pakar, khususnya doktor Muslim. Yang ketiga, pengambilan ubat ataupun penggunaan bahan itu mestilah pada kadar keperluannya saja. Dan yang keempat, apabila seseorang ingin menggunakan bahan-bahan yang diharamkan, mestilah seseorang itu dia mengetahui sekiranya dia tidak mengambil, maka dia boleh menjejaskan nyawa. Dalam pada itu, bagi situasi yang menjadikan bahan haram tersebut boleh digunakan apabila telah berubah bentuk, warna dan rasa. Ini jawapan beliau. Ada yang berpendapat bahawa apabila sesuatu yang haram itu, apabila ia berubah seperti menjadi kolagen, maka ia dibenarkan. Maka kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, kata seperti mana yang disebut dalam kitab Al-Muhazzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i, mengatakan bahawa tidaklah bersih sesuatu najis dengan sebab istihalah, melainkan dua perkara. Kerana bab ini termasuk dalam bab istihalah. Yang pertamanya, salah satunya kulit binatang yang disamak, iaitu kulit binatang yang disamak melainkan khinzir dan anjing, iaitu najis mughalazah. Ini walaupun disamak, maka tidak dapat disucikan. Itu seperti mana dalam pandangan mazhab Syafi'i. Justru beliau berharap agar lebih ramai saintis serta pakar berusaha untuk menghasilkan bahan perubatan yang halal agar boleh digunakan oleh pesakit Muslim tanpa was-was. Terdahulu, Linköping University dan Linkocare Life Science AB berjaya membuktikan kulit khinzir boleh memulihkan penglihatan orang buta. Sebanyak 20 pesakit buta berjaya melihat selepas menerima implan kornea dari kolagen khinzir tersebut. Dengan hasil kajian berkenaan, lebih banyak hospital akan menerima akses implan dan tiada pembedahan besar perlu dilakukan. Malah hanya torehan kecil pada mata dan perlu meletakkan kornea kulit khinzir itu tanpa sebarang jahitan. Terpaksa berhenti kerja demi menjaga isteri dan anak yang sakit. Itu dugaan yang terpaksa ditempuh Ramli Mamat, 59 tahun. Dia sanggup berkorban berhenti kerja sebagai kaki tangan pembersihan di pusat peranginan terkenal di Cerating, Kuantan, Januari tahun lalu. Isterinya Murni Mat Daud, 58 tahun, menghidap radang sendi kedua belah kakinya sehingga tidak mampu berjalan sejak 3 tahun lalu. Anak bongsunya pula Muhammad Arif Fakimi Ramli Mamat, 21 tahun, yang merupakan orang kurang upaya OKU sejak kecil, disyaki mengidap penyakit elephantiasis atau kaki gajah selepas kaki kirinya semakin membesar sejak berusia 12 tahun.
Selain anak bongsu, anak kelima Ramli, Nur Aliyah Safiah, 23 tahun, juga OKU pendengaran dan tinggal bersamanya. Bapa kepada 6 anak itu berkata, beliau mengambil keputusan untuk berhenti kerja kerana perlu menguruskan rutin harian Muhammad Arif, termasuk menyuapnya makan, mandi serta memakaikan lampin kerana anaknya itu tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Saya terpaksa, saya rasa biarlah saya berhenti kerja, cukuplah anak-anak dan duit yang sikit sebanyak ada tu untuk membantu dia, sebab untuk jaga adik ni macam baby kecil lah. Terpaksa makan bersuap, pakai pamper, mandi kita jiru, tidur pun kena siap tempat tidur dia, makan malam, semua macam baby. Ramli yang tinggal di kampung Bukit Palas dekat Cerating, Kuantan kini buntu memikirkan masa depan keluarganya, memandangkan dia kini tiada pendapatan dan hanya bergantung pada wang simpanan. Menurutnya, kos untuk menguruskan anaknya itu mencecah RM500 sebulan, tidak termasuk kos ulang-alik ke hospital. Lepas tu bila sekarang ni, bila dia tak bekerja, kau rasa macam sedih lah. Sayu, pilu, teringat. Macam-macam lah. Tapi sesungguhnya kau reda lah dengan apa yang terjadi. Dan sangat berterima kasih lah kepada suami kerana berhenti kerja menjaga kau dan juga anak-anak yang sakit ni. Orang ramai yang ingin membantu boleh menghubungi Ramli Mamat di talian 011-1298-4260 atau menyumbang ke akaun tertera. Stesen TV Islam pertama negara TV Al-Hijrah terus menyajikan program ilmiah khususnya yang berasaskan kalam suci Al-Quran. Sebagai pembuka tirai 2023, 5 program baru disajikan istimewa buat penonton pelbagai lapisan umur. Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Naman Ziharis berkata TV Al-Hijrah komited untuk terus berperanan sebagai media yang relevan dan rujukan kepada penonton segenap lapisan umur. Dan kita perlu letakkan satu konsep dakwah kontemporari. Dakwah santai. Dakwah kontemporari ini dia perlu ada elemen hiburan yang mereka suka, sukan yang mereka suka, dia perlu kekal relevan. Yang mana suka agama tu, yang mana suka ibadah syariat apa semua tu, dia akan tetap datang. Dia akan mencari. Tapi pada akhirnya itu pun dakwah kita. Kita nak mencari orang yang kita kena berdakwah di luar kerangka kita juga. Kan? Kita kena bercakap bahasa mereka, platform mereka, kita kena cuba. Beliau ditemui dalam sesi Sembang Santai program-program pembuka tirai 2023 TV Al-Hijrah di Ibu Negara pagi tadi. Pada majlis itu, 5 program pembuka tirai 2023 dilancarkan, antaranya rancangan realiti televisyen Akademik Kura yang menghidupkan program realiti mengaji dan bertaranum pada waktu perdana. TV Al-Hijrah juga berkolaborasi dengan platform dan naskah-naskah hebat iaitu Kembara Mahsyar bagi menterjemahkan penulisan ke visual di kaca TV. Turut dilancarkan program Qawi Was Here yang bakal menarik minat semua lapisan masyarakat terutama anak muda dalam mempelajari serta menghafal ayat Al-Quran, dan Assalamualaikum An-Nisa yang menyentuh isu-isu yang membelenggu wanita. Dalam pada itu, 2 program baharu berasaskan Al-Quran iaitu Akademik Kura dan Qawi Was Here dijangka akan mendapat sambutan hangat penonton. Dengan konsep program realiti dan santai, kedua-dua program itu bakal memberi nafas baharu pengajian kitab suci itu. So kali ini kita hasilkan dengan nafas baru. Saya bersama dengan Ustaz Fakrul dan ahli-ahli dalam bidang Al-Quran seperti Ustaz Tarmizi. Kita keluarkan idea bagaimana nak mencari pelapis pada mereka lah sebenarnya, nak cari pelapis untuk mereka kan. Mereka pun dia cakap dia sekarang ni umur pun dah makin berusia, so tak ada pelapis yang muda untuk menggantikan mereka. Jadi tercetusnya idea tu dari situ. Dan kalau kita tengok pun banyak juga asatizah ni yang buat konten-konten Al-Quran. Jadi saya bincang dengan Ustaz macam mana kita nak libatkan anak-anak orang-orang muda ataupun lapisan umur yang lebih besar. Sementara itu, rancangan terjah Al-Quran sambil travel Qawi Was Here bakal membawa penonton melawati tempat-tempat pelancongan menarik sambil mempelajari surah-surah pendek dalam Al-Quran. Macam kita tahu bila kita datang pada satu zaman yang orang kata dunia hiburan.
So kita tak boleh nak fokus kepada mengaji. Lama-lama orang akan bosan. So sebab tu kita come up dengan ada makan sikit, penginapan sikit and challenge Quran. Dia bukan just sekadar baca biasa saja, tapi kita pergi ke orang, kita tanya. Macam kita tahu sekarang, one of the reason kenapa viral video kita semua tu sebab social experiment. Orang minat tengok suka eksperimen ni kan. So, sebab itulah kita harap and make sure yang program ni boleh tarik semua lapisan umur lah. Selepas ni, ular dalam makanan 30 pelajar jatuh sakit. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Kita ke perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 30 pelajar sekolah rendah Mayureshwar Mandalpur di Birbhum, India dimasukkan ke hospital selepas termakan makanan yang mengandungi seekor ular. Difahamkan makanan tengah hari tersebut disediakan oleh pihak sekolah terbabit. Menurut media tempatan, seorang pekerja kantin mengakui telah menjumpai bangkai seekor ular di dalam bekas makanan tersebut selepas habis diagihkan kepada pelajar. Terdapat beberapa aduan daripada ibu bapa bahawa anak mereka jatuh sakit dan muntah sejurus selepas memakan makanan berkenaan. Kesemua pelajar tersebut telah dikejarkan ke hospital berdekatan untuk rawatan segera. Dalam pada itu, pengetua sekolah tersebut memaklumkan bahawa pelajar telah diarah untuk berhenti makan selepas pekerja kantin menemukan bangkai ular berkenaan. Namun terdapat ibu bapa yang bertindak merosakkan kenderaan pengetua kerana berang perkara sebegitu boleh berlaku. Bagaimanapun, pegawai polis telah ke lokasi kejadian untuk mengawal keadaan dan pengetua berkenaan telah dilindungi oleh beberapa pegawai dari beberapa ibu bapa yang masih marah. Enam cedera akibat tindakan seorang lelaki yang menghunus pisau di stesen Gare du Nord di Paris. Polis menganggap tikaman itu sebagai satu perbuatan jenayah dan bukannya serangan pengganas. Lelaki itu bagaimanapun berjaya ditahan selepas polis melepaskan tembakan ke arahnya. Penyerang dilaporkan mengalami kecederaan dada yang mengancam nyawa. Kejadian berlaku di hub komutator sibuk yang juga lokasi berlepasnya kereta api ke utara Perancis, London dan Eropah Utara. Insiden itu menyebabkan kelewatan jadual perjalanan kereta api pada pagi itu. Gare du Nord adalah salah satu stesen kereta api paling sibuk di dunia dengan 700,000 pengembara menggunakannya setiap hari. Motif penyerang bagaimanapun tidak jelas. Perancis kekal dalam keadaan berjaga-jaga selepas beberapa serangan maut sejak 2015. Pada bulan Disember, seorang lelaki yang disyaki bersenjata membunuh 3 orang Kurdish di Paris. Kedutaan China menghentikan pengeluaran visa baru kepada warga Korea Selatan dan Jepun semalam sebagai tindak balas terhadap langkah COVID-19 yang dikenakan oleh kedua-dua negara itu ke atas pelancong dari China. Kedutaannya di Tokyo dan Seoul mengesahkan penggantungan itu merangkumi visa pelancong, perniagaan dan beberapa visa lain. Larangan itu akan diteruskan sehingga Korea Selatan menarik balik langkah kemasukan yang disifatkan mendiskriminasi China. Setakat ini masih tidak jelas sama ada China akan memperluaskan penggantungan visa itu ke negara lain yang mengenakan saringan ujian virus ke atas penumpang dari China. Kementerian Luar China minggu lalu mengecam tindakan negara yang mengumumkan keperluan ujian virus baharu untuk pelancong dari China. Beberapa negara Eropah, Amerika Utara dan Asia menguatkuasakan langkah itu baru-baru ini dengan pegawai memberi alasan kebimbangan mengenai kekurangan maklumat mengenai wabak China dan potensi untuk varian virus baharu muncul. Korea Selatan juga menghentikan pengeluaran kebanyakan visa jangka pendek di konsulatnya di China untuk bulan ini, kecuali untuk aktiviti kerajaan, perniagaan penting serta sebab kemanusiaan. Jepun bagaimanapun tidak mengambil langkah sama. Penahanan visa untuk ahli perniagaan Korea Selatan atau Jepun boleh menangguhkan aktiviti komersial dan potensi pelaburan baharu selepas China menarik balik kawalan antivirus secara tiba-tiba bulan lalu. Banjir susulan hujan lebat mencetuskan banyak kemusnahan di California sejak wilayah itu dilanda cuaca ekstrim akhir bulan lalu. Setakat ini 17 orang dilaporkan korban termasuk seorang kanak-kanak yang dihanyutkan arus deras.
Cuaca ekstrim itu turut menjejaskan kediaman penduduk, infrastruktur, menghakis jalan utama menyebabkan jalan berlubang teruk dan dalam. Selain mengakibatkan banyak kenderaan terjunam ke dalam hakisan itu, turut berlaku tanah runtuh yang mengakibatkan jalan tidak dapat dilalui oleh sebarang kenderaan dan berlaku limpahan air sungai ke lebuh raya. Amaran turut dikeluarkan di barat daya California yang dijangka bakal menyaksikan tiupan angin kencang dengan kelajuan 97 km sejam. Selain beberapa kawasan diramal menerima taburan hujan sehingga 13 mm. Ramalan ribut susulan menimbulkan kegusaran penduduk di beberapa bahagian negeri berisiko banjir, di mana jutaan penduduk telah diarah untuk bersiap sedia dengan sebarang ancaman cuaca tersebut. Lebih 110,000 kediaman dan perniagaan terjejas ekoran terputus bekalan elektrik. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.